Dan dalam masa yang sama juga kita mahu melakukan analisis awal sekiranya kerajaan baharu ini dibentuk. Apakah perkara pokok, apakah perkara utama perlu dilakukan oleh kerajaan baharu ini untuk memastikan bahawa negara ini dapat dipulihkan semula, negara ini dapat bangun semula daripada ketiga-tiga krisis yang berlaku, kesihatan, ekonomi dan juga politik itu sendiri. Kami mahu bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pensyarah kanan Putra Business School PBS yang telah pun bersedia di talian Skype pada awal pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Prof, kali ini selepas Perdana Menteri letak jawatan pada hari Senin lepas, sokongannya diberikan kepada Perdana Menteri baharu. Biarpun siapa dia telah pun dicapai pada hari Rabu, adakah proses yang singkat ini mampu untuk berikan keyakinan kepada pelabur dan juga perniagaan? Ya, apabila kita mendengar yang Perdana Menteri telah meletak jawatan pada Isnin, sepanjang minggu ini apa yang telah terjadi berlaku ketidaktentuan dari segi kalau kita lihat pasaran KLSCI bercampur-campur jatuh dengan teruk beberapa hari pada permulaan minggu ini kemudian naik, dan hari ini juga kalau kita lihat masih lagi kata tidak stabil lagi, dan kalau kita lihat juga ringgit berbanding dengan US dollar pun telah orang kata appreciate ataupun meningkat kepada RM4.24 macam tu, dan ini adalah sesuatu yang kita perlu ambil maklum bahawa apabila berlaku ketidakstabilan politik, maka beberapa indikator ekonomi pada jangka masa pendek akan memberi bayangan bahawa berlakunya ketidaktentuan, dan ini akan boleh memberi kata kesan terhadap keyakinan kepada pelabur dan perniagaan. Oleh itu, apabila kita lihat proses yang telah berlangsung sekarang hari ini dan mungkin hari esok yang akan memungkinkan pelantikan Perdana Menteri yang baru dan ahli kabinet baru, lagi cepat ini berlaku, lagi cepat ia akan memberi keyakinan kepada pelabur dan perniagaan. Dan Prof, antara perkara yang hangat diperkatakan sekarang adalah berkenaan dengan dasar kabotaj negara. Ini adalah antara perkara yang mampu meningkatkan lagi pendigitalan dan pemulihan ekonomi Malaysia dengan lebih cepat. Adakah Doktor lihat polisi seperti ini akan dilihat dan diperbaiki oleh Perdana Menteri dan juga Kabinet yang baru? Ya, apabila kita melihat dasar-dasar seperti dasar kabotaj negara, kita baru je melancarkan dasar agro makanan 2.0, tahun lepas ada dasar automotif. Semua dasar-dasar ini penting untuk memastikan bahawa kita dapat meningkatkan lagi ataupun memulihkan ekonomi dalaman domestik, dan dasar-dasar seperti ini ada yang akan lebih bersifat protectionist, maknanya melindungi domestik ataupun perniagaan tempatan, dan kita harus letak keutamaan sebab kalau kita lihat seluruh dunia mengalami kemerodoman ekonomi, ada yang telah keluar daripada kemelut, ada yang masih lagi kata bergelut, tetapi bagi kita Malaysia apabila ini berlaku, yang penting ialah bagaimana kita dapat berikan keutamaan kepada perniagaan industri kita dalam era globalisasi ini, bagaimana kita masih lagi mampu berdaya saing, dan semua dasar-dasar ini harus sentiasa didokong, disokong dan dilaksanakan oleh PM dan Kabinet baru ini. Apakah solusi ataupun polisi awal dan juga utama dari segi ekonomi yang harus dilihat Perdana Menteri dan juga Kabinet baru ini? Sudah tentu yang paling penting ialah pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 yang sepatutnya berlaku pada bulan depan di Parlimen, dan itu sebabnya kita harus melihat pembentukan PM dan Kabinet baru ini dengan segera, sebab bulan ini pun sepatutnya kita kena melihat pembentangan ataupun pengumuman tentang pra-bajet, dan apabila bulan depan dalam Parlimen kita mahu lihat apakah rancangan untuk 5 tahun akan datang, kita mahu lihat bayangan untuk belanjawan 2022 yang akan dibentangkan juga pada Oktober nanti, dan sebenarnya kita mahu lihat apakah exit strategi untuk kita keluar daripada ekonomi yang mungkin dijangka pegun ataupun tidak positif, tidak negatif, dan ini sebenarnya yang amat ditunggu terutamanya pada bulan depan di semasa pembentangan RMK 12 nanti.
Dan Prof, melihat kepada seperti yang Prof katakan belanjawan 2022, kita ada rancangan Malaysia yang ke-12 yang sepatutnya dibentangkan pada Oktober dan juga September ini. Adakah kelewatan pembentukan kerajaan ini akan mempengaruhi gerak kerja dalam pelan-pelan ini, ataupun sebenarnya kita tak perlu sangat risaukan tentang hal berkaitan dengan dasar dan juga apa yang sedang dirancang dalam belanjawan dan juga rancangan Malaysia ke-12? Ya, kalau katakanlah tidak ada kerajaan yang berjaya dibentuk sehingga pembentangan belanjawan 2022 pada Oktober nanti, memang gaji kakitangan kerajaan akan kekal dibayar, hutang tahunan kerajaan persekutuan akan tetap juga dilunaskan, tetapi untuk beberapa inisiatif tambahan, inisiatif baru yang boleh mengeluarkan negara kita daripada kemeluk ini dengan segera, itu yang akan orang kata tidak ada. Disebabkan itu memang penting sebenarnya untuk menstabilkan dulu politik negara kita, memastikan adanya Perdana Menteri dan Kabinet secepat mungkin supaya apabila kita lihat jika berlakunya keperluan untuk merangsang lagi ekonomi terutamanya untuk separuh tahun kedua ini dengan satu lagi perancangan fiskal sebagai contoh, maka inilah yang boleh dilakukan oleh kerajaan yang baru. Kalau tak ada kerajaan, kementerian dan agensi-agensi kerajaan lain boleh melaksanakan dasar polisi yang ada secara biasa, tetapi yang kita masukkan sini adalah polisi tambahan, dasar tambahan ataupun pelan pemulihan tambahan, itu memerlukan adanya kerajaan. Dan Prof tadi menyentuh berkaitan dengan sama ada keperluan untuk kita lihat pakej rancangan yang baru daripada kerajaan baru. Tidakkah Prof rasakan ini satu sekiranya ia dibentangkan, tidakkah ini bersifat populis, dan adakah keperluan untuk sebenarnya kita bentangkan satu lagi pelan rancangan baru melihat kepada pelan pemerintah negara yang telah pun ada beberapa negeri beralih fasa, dan kita lihat ada beberapa sektor ekonomi telah pun dibuka dengan peningkatan vaksinasi dan perkara ini dilihat positif. Adakah ini membawa kepada keperluan sama ada kita masih lagi perlukan, rakyat masih lagi perlukan pelan rancangan baru untuk menampung kehidupan dan juga perniagaan? Sebenarnya untuk beberapa bulan ini akan datang ini merupakan saat yang paling kritikal kepada negara kita. Kalau kita lihat kenyataan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang menyatakan jika sektor ekonomi kekal tutup sehingga Oktober, maka dijangka hampir separuh daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana akan berisiko gagal. Dan juga kalau kita lihat, ini kita bercakap tentang 500,000 perniagaan, dan juga kalau kita merujuk kepada kadar pengangguran masih lagi tinggi, 700,000, dan apabila kita cakap tentang rakyat yang telah mengeluarkan lebih daripada 77 bilion daripada caruman KSP menyebabkan ramai berjuta-juta pencarum sebenarnya dah hampir mempunyai simpanan kosong. Maka ini yang perlu diberikan perhatian. Ada tak polisi yang selepas ini yang boleh memastikan, pertama, kita dapat mengurangkan pengangguran, semua dapat kerja. Kedua, pekerjaan mereka itu dijamin dengan gaji yang tinggi untuk membolehkan mereka menampung kos perbelanjaan harian atau bulanan mereka, dan juga mengurangkan keberhutangan, merancangkan lagi perdagangan ataupun aktiviti perniagaan domestik, dan juga memastikan ekspor kita kekal kukuh, sebab kita sekarang bernasib baik, harga komoditi seperti minyak, gas dan juga minyak sawit dan juga getah agak tinggi. Sekurang-kurangnya ini membantu untuk menjana sebahagian sektor ekonomi di peringkat komoditi. Tetapi kalau kita lihat semua ni, kebanyakan polisi yang ada masih lagi belum berjaya memastikan kadar pengangguran rendah, mengurangkan kadar keberhutangan isi rumah, dan juga kita dapati gaji pekerja pun telah turun pada tahun lepas, dan tahun ini pun mungkin akan kekal rendah. Kalau ada satu polisi yang bersifat populis, tetapi kalau dapat menyelesaikan masalah ini, apa salahnya? Kita lihat sebagai contoh, moratorium yang diperkenalkan tidak mengurangkan faedah atas pinjaman. Rakyat masih lagi terbeban atas kos pembiayaan. Mungkin ada polisi yang boleh memberi moratorium tetapi tidak mengenakan faedah tambahan. Kerana kita tahu bank masih lagi untung besar
dalam suasana sekarang. Itu yang saya lihat. Mungkin ada polisi yang boleh tumpukan kepada isu-isu yang penting sekarang ini. Dan Prof, sebenarnya kita juga ingin melihat kepada satu gesaan daripada Pengerusi Bank Pembangunan Malaysia Datuk Seri Nazir Razak yang ingin situasi ekonomi ini diambil sebagai peluang untuk membina satu Malaysia yang lebih baik termasuk daripada segi sosioekonomi. Beliau katakan bahawa sebenarnya kita taklah perlukan Perdana Menteri baharu sangat pun, tetapi kita perlukan satu national reform, overhaul dalam sistem demokrasi, sosioekonomi dan sebagainya. Kita dah lakukan banyak usaha untuk meningkatkan pendapatan kumpulan pendapatan rendah, mengurangkan kemiskinan. Namun terkini dilaporkan 20% daripada kumpulan M40 masuk ke kumpulan B40. Pendapatan isi rumah semua kumpulan turun dari isi rumah dengan pendapatan bawah 2,500 bertambah 12.5%. Usaha nak tingkatkan keadaan sosioekonomi rakyat ini diperlukan masa yang agak lama. Bagaimana kita nak pulihkan kedudukan isi rumah ini dan bina Malaysia yang lebih baik? Ini memang betul, memang kita harus melakukan perubahan yang drastik dan menggunakan kaedah yang sama seperti yang kita buat sekarang ini tidak akan mengurangkan kemiskinan, tidak akan memastikan gaji meningkat, tidak akan memastikan rakyat mampu memiliki rumah. Apa yang saya masukkan ini, kaedah yang sama seperti kerajaan berterusan mengambil hutang, mengeluarkan bond ataupun government securities, mungkin nak mengenakan cukai baru, dan ini semua kita tidak pergi kepada masalah pokok. Masalah pokok di sini ialah kita mengamalkan ekonomi berasaskan hutang. Sama ada individu, isi rumah, perniagaan, kerajaan, dan apabila kita melihat situasi dalam pandemik COVID-19, apabila ekonomi terjejas, apabila kesihatan rakyat terjejas, industri perbankan ini tetap mengenakan kita perlu bayar faedah sama ada kita individu, perniagaan, malahan kerajaan. Dan kita lihat walaupun dikenakan moneter, kita masih tetap kena bayar. Kalau kita lihat sebenarnya banyak lagi alternatif pembiayaan ke atas individu, perniagaan, kerajaan yang tidak memerlukan kita pergi kepada institusi kewangan seperti bank untuk meminjam dan dikenakan faedah. Dan ini yang saya maksudkan perubahan daripada segi strategi. Ada banyak mekanisme yang membolehkan aktiviti perniagaan berlangsung dengan sempurna dengan biasa tanpa memerlukan suntikan wang yang datang daripada pinjaman bank. So seperti contoh kaedah netting ataupun dipanggil mukasah membolehkan penggunaan elektronik voucher untuk membenarkan pertukaran barangan dan perkhidmatan tanpa menggunakan kredit tambahan ataupun menambahkan hutang. Dan kalau kita lihat tentang pembiayaan perniagaan, tidak semestinya menggunakan bantuan ataupun pinjaman daripada institusi kewangan. Boleh menggunakan platform seperti pendanaan ekuiti awam yang menggunakan suntikan modal ke atas ekuiti. Jadi semua alternatif pembiayaan kewangan ini harus diketengahkan, dijadikan sebagai fokus utama untuk pemulihan negara. Kita tidak mahu menjadi negara yang kita sebenarnya adalah negara yang paling tinggi hutang isi rumah berbanding KDNK di Asia Tenggara dan kedua tertinggi di Asia. Kita tidak mahu Malaysia kekal sebagai negara yang paling banyak berhutang rakyatnya. Disebabkan itu, memang inilah masanya untuk orang kata keluar daripada kotak, berfikir keluar daripada kotak, melakukan reformasi sistem moneteri yang sebenarnya. Dan Prof, kita juga ingin melihat COVID-19 ini yang telah hapuskan, adakah COVID-19 krisis ini telah hapuskan semua pembaharuan ekonomi yang telah pun kita lakukan dan penambahbaikan pendapatan isi rumah yang diusahakan bertahun-tahun sebelum ini? Apakah sebenarnya jalan keluar untuk perkara ini? Adakah sebenarnya kita akan fokus kepada pendapatan isi rumah terlebih dahulu, manakala gaji yang sebelum ini kita ada juga usahakan peningkatan gaji fresh graduate yang baru keluar daripada universiti? Adakah fokus gaji ini akan lambat lagi sebenarnya baru boleh kita lihat penambah-penambahbaikan yang boleh dilakukan? Dan sebab sekarang ini kita nak fokus perbaiki dahulu pendapatan isi rumah. Adakah keadaannya, situasinya begini sekarang?
Ya, COVID-19 sebenarnya telah membuka ataupun mencepatkan satu situasi yang sebenarnya telah berlaku sejak sekian lama. Apabila sebenarnya gaji kita kalau bandingkan dengan kenaikan harga rumah jauh ketinggalan. Maknanya harga rumah makin lama makin tinggi tetapi kenaikan gaji kita tidak dapat kata mengikut pola kenaikan rumah tersebut. Jadi apabila berlaku COVID-19 ni ia mendedahkan bahawa sistem monetary kita, ekonomi kita sebenarnya amat rapuh. Apabila berlaku situasi begini, yang kaya kekal kaya. Top 50 billionaire di Malaysia memperoleh pendapatan melebihi 14% sepanjang pandemik ini. Tetapi kalau kita lihat golongan M40 banyak jatuh pendapatannya kepada B40 dan juga untuk mereka recover ataupun pulih mengambil masa lebih lama daripada orang kaya. Disebabkan itu, apabila saya melihat tentang isu gaji sebagainya, kenapa majikan tidak dapat memberi gaji yang tinggi kepada pekerja kerana mereka mempunyai kos operasi yang tinggi. Kenapa mereka mempunyai kos operasi yang tinggi? Seperti yang saya sebut, kerana mereka terpaksa menepani kos pembiayaan yang tinggi. Dan disebabkan itu, apabila syarikat dapat mengurangkan kos, iaitu beralih kepada alternatif pembiayaan yang lain atau pergi ke arah pendigitalan, pergi ke arah automasi, apabila kos dapat dikurangkan, maka ini memberi peluang untuk majikan memberi gaji yang lebih tinggi. Sebab kita tahu kalau kita hanya fokus pada bagi gaji yang tinggi tetapi kos operasi tidak ditangani sepenuhnya, maka ia akan memberi kesan kepada perniagaan. Disebabkan itulah saya melihat ruang untuk memfokuskan kepada gaji yang lebih orang kata kompetitif, lebih tinggi kepada pekerja itu ada, tetapi sebenarnya kita kena pergi kepada punca iaitu kos yang tinggi dan untuk perniagaan disebabkan kos pembiayaan yang berasaskan faedah ini.